Empayar Byzantine, Rom Timur di barat dan kerajaan Parsi dinasti Sassanid di timur tumbang semasa pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab. Peristiwa ini termaktub dalam hadis Nabi. Apabila kerajaan Kaisar, yakni Byzantine, sudah hancur, maka tiada lagi Kaisar setelah itu. Dan apabila kerajaan Kisra sudah hancur, tidak ada lagi Kisra setelah itu. Demi diriku yang ada dalam kekuasaannya, kamu akan membelanjakan harta simpanan kerajaan itu pada fisabilillah. Nabi pernah berdoa yang bermaksud, Ya Allah, perkuatkanlah Islam dengan salah seorang Umar, yakni Umar Al-Khattab atau Amr bin Hisham. Semasa sebelum keislaman Umar, beliau adalah pemuda Quraisy yang amat memusuhi Rasulullah dan umat Islam. Sehinggalah ketika usianya 35 tahun, beliau terdengar suatu bacaan indah yang dibacakan oleh adiknya, sehingga hatinya yang keras menjadi lembut. Pengislaman Umar merupakan peristiwa yang penting dalam sejarah Islam kerana beliau adalah seorang pemimpin yang berkuasa dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap penduduk Mekah. Pengislamannya juga memberi impak yang besar kepada masyarakat Islam awal kerana dia membawa keberanian, keazaman dan kemahiran kepimpinannya. Sumbangan awal Umar kepada Islam termasuk penyertaannya dalam penghijrahan ke Habsyah dan peranannya dalam penubuhan negara Islam pertama di Madinah. Pemerintahannya sebagai khalifah dikenali sebagai zaman keemasan kerajaan Islam Madinah. Ini kerana kerajaan besar kufur yang telah wujud selama ratusan tahun akhirnya jatuh ke tangan mujahidin Islam semasa pemerintahannya. Dalam bidang politik, beliau telah memperkenalkan dasar pentadbiran dan pelantikan pegawai. Beliau mengasaskan Majlis Syura yang diwakili dari Muhajirin dan Ansar. Beliau telah membahagikan wilayah Islam kepada 8 wilayah, iaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestin dan Mesir. Pada zamannya, Baitul Maqdis berjaya ditawan daripada orang Kristian di Jerusalem, Palestin. Menurut kitab Injil, akan tiba masanya apabila seorang pemimpin akan menakluk Baitul Maqdis. Pada masa itu, mereka wajib menyerahkan Baitul Maqdis padanya kerana tiada kuasa yang mampu menahan kekuatan pemimpin itu. Ciri-ciri watak pemimpin itu menepati kepribadian Khalifah Umar. Selepas kejatuhan Maharaja Heraklius, yakni Raja Byzantine, ketua paderi di Baitul Maqdis menyerahkan kunci rumah ibadah penganut Kristian kepada Khalifah Umar seperti mana arahan yang terdapat dalam kitab Injil. Ketua paderi ketika itu, Saint Patrick Sopronius, berkata, "Sesungguhnya, orang yang akan aku serahkan kunci Baitul Maqdis memiliki 3 tanda. Pertama, orang itu berjalan manakala hambanya menunggang kenderaan miliknya. Kedua, orang itu datang dalam keadaan kakinya berlumpur-lumpur. Ketiga, orang itu datang dengan pakaian yang bertampal." Walaupun beliau berjaya menakluki Baitul Maqdis, namun tetap membenarkan orang Kristian untuk beribadah dengan bebas dan mewujudkan ketua untuk layanan orang bukan Islam di wilayah Islam. Kepintaran beliau dalam mentadbir negara telah menjadi model bagi negara-negara Islam dan negara-negara lain di seluruh dunia pada hari ini dalam pentadbiran. Antaranya ialah bagi mengawal undang-undang dan ketenteraman negara. Beliau menubuhkan jabatan tentera dan jabatan polis. Beliau turut menubuhkan jabatan percukaian dan jabatan perbendaraan negara, iaitu Baitul Mal, untuk menguruskan ekonomi negara.
Beliau juga mengasingkan jabatan kehakiman daripada jabatan lain bagi memastikan ketelusan dan integriti jabatan itu. Beliau juga memperkasakan sistem pendidikan dengan meluaskan pengajian Al-Quran. Saidina Umar yang mewarisi koleksi muka surat Al-Quran daripada Saidina Abu Bakar berusaha agar umat Islam tidak meninggalkan pengajian Al-Quran. Beliau memperkenalkan kalender Islam yang ditanda bermula dari hijrah Nabi bagi memudahkan urusan pentadbiran beliau, khususnya dalam urusan surat menyurat dan urusan rasmi yang memerlukan tarikh sebagai penanda hari bagi membuat urusan tersebut. Beliau juga mengukuhkan sistem ketenteraan dan membina kem tentera dan kubu pertahanan. Khalifah Umar memperkenalkan dasar melarang sahabat-sahabat Nabi daripada keluar dari bumi Madinah kerana ketika itu jasa sahabat Nabi diperlukan bagi membantu beliau dalam pentadbiran. Bagi meningkatkan ekonomi pula, beliau memperkenalkan beberapa bentuk percukaian yang tidak membebankan rakyat. Beliau juga membina empangan Abu Musa di Basrah dan terusan Amirul Mukminin sepanjang 111 km di Mesir. Rakyat digalakkan untuk meneroka dan mengusahakan tanah-tanah tersebut. Beliau memerintah selama 10 tahun, 6 bulan, 4 hari. Sewaktu menunaikan solat subuh, iaitu pada hari Ahad 27 Zulhijjah tahun 23 Hijrah. Seperti biasa, beliau menjadi imam di Masjid Nabawi di Madinah. Setelah mengangkat takbir atau ihram, Abu Luluah dengan pantas dari saf belakang Khalifah Umar menerpa ke hadapan untuk merodok Khalifah Umar beberapa kali sehingga beliau tersungkur menahan kesakitan. Abu Luluah merupakan bekas panglima tentera Kisra, iaitu Maharaja Parsi yang kerajaannya telah ditumbangkan pada zaman pemerintahan Khalifah Umar. Setelah kejatuhan Empayar Parsi, Abu Luluah menjadi hamba kepada Mughirah Syuibah, seorang bekas menteri dalam Empayar Parsi dahulu, iaitu Hurmuzan, menghasut Abu Luluah bagi membalas dendam dengan membunuh Khalifah Umar. Pembunuhan Umar Al-Khattab menandakan berakhirnya suatu era dan permulaan lembaran baru dalam sejarah Islam. Namun, legasi dan kesan peninggalan Khalifah Umar Al-Khattab terhadap sejarah Islam tetap ketara. Pembunuhan Khalifah Umar Al-Khattab menandakan berakhirnya satu babak yang luar biasa dalam sejarah Islam. Tetapi legasi dan impaknya terus dirasai hingga ke hari ini. Kesimpulannya, hidupan dan sumbangan Khalifah Umar Al-Khattab kepada Islam telah meninggalkan kesan yang tidak dilupakan dalam sejarah Islam. Pengislaman awalnya dan kepimpinan seterusnya sebagai khalifah menyaksikan penubuhan dan pengembangan negara Islam melalui penaklukan tentera dan pembaharuan pentadbiran. Pembunuhannya adalah satu kehilangan yang tragis, tetapi legasi dan impaknya terus dirasai dalam dunia Islam hari ini. Memperingati dan mengenang Khalifah Umar Al-Khattab berfungsi sebagai peringatan tentang kehidupan dan sumbangannya yang luar biasa kepada agama Islam. Jom sertai ahli channel Studio NS Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik ini dengan klik butang join di bawah video ini atau klik link pada bahagian description. Ada 4 pakej yang disediakan. Penerangan lebih lanjut akan diterangkan apabila anda klik butang join sekarang. Sokongan anda sangat membantu channel ini.